Hai, saya Dr. Maliki. Jangan lupa ikuti video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Jom layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi saya Dr. Maliki. Sekarang ini kerajaan sedang giat usaha vaksinasi kepada rakyat. Makin ramai rakyat yang mendaftar untuk sebagai individu yang disuntik dengan vaksin. Ini satu yang bagus. Tetapi dalam masa yang sama, setiap hari kalau kita semak dengan media sosial, dalam WhatsApp, dalam Instagram, banyak juga cerita dari hari ke hari tentang dia kata berita kematian individu yang telah mendapat vaksin yang pertama, yang kedua, ada kesan-kesan tertentu. Jadi ini telah menimbulkan rasa gempar dan panik sebahagian besar masyarakat, ya. Kerana apa? Kerana orang yang belum divaksin pun rasa takut, orang yang dah divaksin pun rasa tak selamat, menimbulkan rasa ketakutan yang tak boleh dielak lagi. Isunya sekarang, saya dah cakap banyak kali sebenarnya. Ini cerita kalau tak pasti jangan kongsi. Kan? Kalau tak pasti jangan kongsi. Tapi saya nak kena ulang balik. Ada banyak berita. Yang terbaru ni dia kata ada polis selepas divaksin kali kedua dia meninggal dunia. Dan pihak polis di Kajang pun kata sebenarnya ia belum dipastikan lagi dan siasatan sedang dibuat untuk melihat punca sebenar. Di negeri Pahang pula dikatakan sebelum itu ada anggota bomba yang divaksin telah meninggal dunia dan bila dikaji, disiasat, arwah ni meninggal kerana sakit jantung. Jadi apa yang saya nak beritahu ialah tolonglah ya, jangan terus buat hebahan tanpa usul periksa. Apatah lagi kalau kamu bukan pakar. Saya dah banyak kali cakap ulang perkara ni. Ini bukan benda main-main. Benda yang boleh menggemparkan masyarakat akan memberi kesan yang sangat buruk. Jadi, bercakap soal risiko ni, bukan saya nak kata bahawa vaksin ini langsung tak ada risiko. Saya nak beritahu, vaksin ini penting untuk wujudkan immunity herd. Saya dah beritahu pada sesi yang lepas. Tetapi yang paling penting ialah betapa vaksin ini kena diterima dan sebenarnya memang ada risiko di mana-mana dan kerajaan pun memang dah aware perkara ni. Buktinya, kerajaan telah mengumumkan, Menteri Kesihatan umumkan bahawa kerajaan akan ataupun telah menyediakan peruntukan sebanyak 10 juta yang mana 500,000 disediakan untuk individu yang hilang keupayaan kekal atau mati. Manakala 50,000 disediakan untuk mereka yang menghadapi kesan sampingan serius. Dan semakkan mendapati 10 juta peruntukan yang telah diluluskan oleh kerajaan itu belum diusik lagi. Ini boleh kita katakan bahawa maknanya belum ada kes yang disahkan kematian atau kehilangan upaya kekal kerana COVID-19 punya vaksinasi. Jadi kalau ada itu, saya harap kita dapat share dengan sebaiknya lah. Jangan kita terus membuat telahan-telahan. Dan difahamkan KKM juga dia ada satu SOP. Mereka yang selepas sahaja dibuat vaksinasi, setengah jam dia kena duduk kat situ dipantau apa kejadiannya. Memang ada yang kes lepas tu dia pening, kes heart rate dia meningkat dan sebagainya. Memang ada. Tetapi kes yang saya sebut tadi, kematian, belum ada kes yang disahkan oleh KKM. Jadi kita tunggu. Saya harap anda semua clear tentang perkara ini kerana ia bukan perkara main-main. Saya harap kita semua sokong vaksinasi ini supaya wujud kekuatan masyarakat kita terhadap imunisasi COVID-19. Ramai orang gila judi. Ha 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 ha. Ramai orang gila judi. Ha 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 ha. Gila judi setengah mati. Ha 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 ha. Ini lagu ni. Lagu saya, suara saya tak bagus tapi ini adalah antara lirik penyanyi veteran M. Daud Kilau. Ini tahun 80-an dah ada lagu tentang gila judi. Cuba semak balik. Mesej yang beliau ingin sampaikan tentang kalau orang gila judi setengah mati, kalau orang main pakau akan jadi sasau. Sekarang sasau tu kita dah nampak dah. Apabila nak raya ni, tengah-tengah orang puasa, tiba-tiba keluar satu video lagu raya. Tapi lagu raya ni pasal judi. Dan ia dilakonkan oleh sebahagian besarnya adalah pelakon-pelakon Melayu Islam. Jadi ini suatu yang memang sasau. Pakcik dah sasau dah tengok benda-benda ni. Jadi isunya sekarang ni, kelihatan seolah-olah judi dah jadi sebahagian daripada norma lazim masyarakat Melayu Islam. Soal produser ataupun syarikat ini mempromosikan judi memang kerja dia. Nama pun syarikat judi, tentu dia akan mempromosikan judi. Tapi isunya macam mana produser, pelakon mereka sanggup dibayar RM180 untuk berapa scene saya tak tahulah, melakonkan. Bukan senang saya nampak.
Walaupun durasinya 1 minit lebih, itu mesti paling-paling sehari atau 2 hari itu dia berlakon. Take sana, take sini. Macam aku nak take pun banyak kali. Pun susah juga. Apatah lagi dengan menari, menyanyi, pakai baju raya konon-konon, pergi rumah, pergi kacau dodol. Tapi ceritanya judi. Tak boleh terima. Ini harus dilihat oleh semua orang. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, ayah-ayah, ibu-ibu, cikgu-cikgu sekolah, ustaz, kena tengok. Inilah bahananya apabila judi dah jadi macam satu yang lazim dalam masyarakat kita, ya. Kita harus ingat, kalaulah anak-anak muda ini, saya kata muda tau sebab saya tengok juga video di pakcik tengok juga. Sebahagian besar muda, umur mungkin dalam 20-an, macam itulah. Mereka bukanlah budak-budak lagi, dah patut matang. Jangan kata kat pakcik jangan kata saya naif pakcik, tak tahu, saya dulu suruh lakon, saya tak tahu apa tajuk. Takkan kau tak baca apa itu storyboard? Takkan tak tengok tajuknya apa? Takkanlah awak tak Google apa tu yang BET tu? Kan takkan tak tengok ini cerita produk apa? Produk kuih ke, baju raya ke, mercun ke? Kalau memang tak betul, janganlah ambil job tu. Sekarang padan muka kau 13 orang termasuk juru solek, producer, pelakon, semua kena angkut masuk dalam. Kena siasat. RM180 punya hal. Ini satu yang menakutkan saya kerana apa? Begitu mudahnya masyarakat kita menerima perkara-perkara seperti ini atas nama professionalism, atas nama ini adalah seni. Sedangkan value yang ada ialah sepatutnya kita tolak judi ini. Saya percaya kalau orang meletakkan judi sama dengan babi, budak-budak ni, adik-adik saya ni tak sanggup ambil job tu. Lari malam dia. Bercakap soal prinsip dan falsafah menolak judi ni, saya ambil satu peristiwa lampau lah, lama juga. Seorang pemain bola sepak EPL yang usia dia dah 40-an dah sekarang ni. Frederick Omar Caniote. Seorang pemain bola sepak yang terkenal, striker, pernah bermain untuk Sevilla di La Liga. Seorang yang sangat hebat. Beliau pernah menolak untuk bermain untuk pasukan sewaktu di EPL. Kerana pasukan itu ditaja oleh satu syarikat online judi. Maka dia tolak. Bukan RM180 tau. Mestilah berjuta-juta dia punya kontrak. Tapi dia tolak. Kerana apa? Prinsip. Itu contoh bagaimana seorang pemain yang hebat pun duduk di Eropah, bukan di Malaysia. Yang tak ada satu negara yang kata negara Islam di Eropah ni pun. Tapi dia menolak atas nama profesionalism dan pendirian bahawa judi itu merosakkan masyarakat. Jadi adik-adik saya, janganlah kamu nak kata kamu play innocent ataupun nak play victims. Kamu semua patut dah matang. Kalau tak, takkan kamu nak kata mengundi 18 tu sesuai untuk kamu. Itu dah layak untuk membentuk negara. Tapi sekarang baru kau kena offer RM180, dah hanyut ke laut. Tolong, peringat mak bapak semua, takkanlah mak ayah tak tahu anak nak pergi lakon apa. Takkan kawan-kawan serumah tak tahu. Marah budak pakcik. Emotional sikit bulan-bulan puasa ni. Okey, tolak judi. Ia merosak masyarakat kita. Tolak judi. Ia musuh negara. Kalau tadi saya sebut pasal judi, ada lagi satu isu moral yang berkaitan dengan gaya hidup macam judi juga, iaitu isu rasuah. Rasuah ini kalau kita biarkan, dia dah jadi macam darah daging, dah masuk dalam diri kita sampai kita tak boleh bezakan yang mana satu baik dengan mana yang buruk. Ada orang kata rasuah ni biasa bang, dalam bisnes kalau tak ada rasuah, tak sogok-sogok, takkan berjaya dapat tender. Ada yang kata bang, kalau nak ikut kerja kecil, gaji kecil, tak boleh cari duit tepi bang. Takkan nak lihat orang lain projek jalan depan mata, kita tengok je. Takkanlah tak boleh dapat sikit bang, barulah namanya kerjasama. Tapi apa yang saya nak sebut ialah tentang bimbangnya keadaan rasuah di Malaysia ini. Bukan sekarang saja tau. Tahun 2012 lagi telah ada satu laporan berita Wall Street Journal yang mengatakan bahawa telah dibuat satu kajian oleh Amnesty International terhadap 30 negara dan didapati Malaysia adalah negara yang paling tinggi perilaku rasuah dalam perniagaan. Bayangkan, kita mengatasi negara-negara yang selama ni katanya ada sogokkan, makan duit tepi dan sebagainya. Malaysia tahun 2012 lagi, sekarang tahun 2021 dengan pandemik COVID dan sebagainya. Sebab itu taklah kita hairan ada anak muda kita ambil job RM180 berlakon cerita pasal judi. Jadi sekarang ini apa yang harus kita fikirkan ialah bagaimana untuk mengatasi isu rasuah ini jangan berakar umbi dalam hidup kita. Semua orang kena ambil perhatian, ya. Bagaimana kalau kamu pejabat awam, kamu kena fikir bahawa kamu kena ada passion bekerja sebagai
sebagai penjawat awam untuk memudahkan kerja rakyat. Kalau kamu seorang ahli perniagaan, cuba fikirkan bahawa apa yang kamu nak makan ini nak jadi darah daging pada anak bini kamu. Dan bayangkan kalau kamu ambil hak orang lain sebenarnya. Kamu dapat tender, kamu ambil hak orang lain yang lebih layak. Dan akhirnya, pembinaan yang kamu buat, kerja yang kamu buat sebenarnya taklah sebagus mungkin. Kerana hidup kita ni bukan sepenuhnya sepanjang masa kita nak merongkat langit. Kena faham. Dan yang paling teruk, cuba tengok sejarah-sejarah rasuah ni. Dah tinggal 2 bulan nak pencen, baru sangkut. Orang kalau main rasuah ni, orang yang suap kita mesti dia cerita ke orang. Kalau saya suap hakim, saya cerita kat Ali. Ali pula cerita ke orang. Alamak, come on lah. Ini sekarang ni bukan tahun 50-an, tahun 60-an. Dalam media sosial, kita WhatsApp ke orang minta duit. Semua lekat bang. Jadi akhirnya, umur dah pergi haji dah. Tapi kita pakai baju oren lagi. Tolong beringat, mana kita nak letak muka kita depan cucu, depan anak yang selama ni anggap kita ni seorang ayah yang baik, seorang datuk yang patriot nak jaga negara. Tetapi kita bergelumang dengan najis rasuah. Sebab tu, saya cukup bangga dan salute pihak-pihak yang sanggup melawan rasuah dalam negara kita. Contohnya lah pihak Karangcraft, di mana Sinar Harian, bos Sinar Harian Datuk Usamuddin, saya respect pada anda kerana memulakan satu langkah rasuah busters. Kita anggap rasuah menjijikkan. Kita kena lawan. Kerana apa? Penjawat awam pun tak suka sebenarnya kalau nak buat rasuah ni. Sebenarnya kalau ikut betul-betul fikrah manusia ni, orang manusia ni nak buat baik je. Tapi kadang-kadang dia kena tekan. Jadi benda ni berangkai. Kalau pakcik atau makcik anak baru kerja grade 29, grade 27 ataupun grade 41, baru kerja 3 bulan, dia tak settle down lagi rumah sewa. Tak usahlah pakcik raya-raya ni minta pelik-pelik ataupun sindir dia. Kau dah kerja kerajaan masih naik azia lagi. Come on lah. Perasaan tu akan menyebabkan mereka tertekan hingga kan nanti mereka mungkin gelap mata. Perkara-perkara yang sama juga. Kau dah berniaga 7 tahun, macam ni lagi kedai kau tak ada pekerja ramai-ramai. Come on lah. Bagi sokongan yang positif. Dan paling penting gaya hidup. Mak bapak kena tengok. Anak berniaga kat pasar borong Selayang, jual ayam, tapi balik rumah naik Mustang. Aku dah banyak kali. Apa pasal kau marah sangat kat Mustang ni? Tak adalah, Mustang tu mahal. Berhati nak kau bawa balik Mustang siapa? Jiran kau ke? Macam tu lah. Tanya sikit. Jual ketum ke? Tapi tengok dia tak ngisap. Tapi mungkin ada benda-benda lain. Perkara ni harus dilakukan oleh semua orang. Kena perhati pihak-pihak yang memberi, contohnya lah anugerah kepada individu. Umur baru 33 tahun nak bagi dia Datuk Seri. Datuk Seri ni dapat duit dari mana? Aku pun umur dah 47 tahun tahu tak? Tak dapat apa lagi. Yang ini 33 tahun dapat Datuk Seri. 2 orang adik dia lagi dapat Datuk dan Datuk Seri. Takkanlah dia buat clean job. Aduh, tak ada. Kat Malaysia ni tak ada. Mesti ada dirty job. Periksa lah sikit. Takkan kamu tak periksa? Simple je. Jadi kalau kita boleh putuskan rangkaian rasuah ni, dia tidak berakar. Kenali siapa yang kamu nak berkawan. Mungkin mereka adalah pelaku-pelaku rasuah. Dan rasuah ni pula ada kaitan dengan underworld, kaitan dengan something, kaitan dengan money laundry, kaitan dengan benda-benda yang tak betul. Tak ada orang nak rasuah kamu kalau dia buat benda-benda baik, benda yang betul. Mesti ada benda tak betul. Mesti. Mengapa dihulu? Kerana dia nak elakkan kerja jahat dia tersembunyi. Jadi nak jaga negara ni, stop rasuah. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih kerana memberi peluang dan memberi masa kepada saya. Semoga teguran-teguran saya, kata-kata saya memberi sedikit manfaat. Apa yang saya mahukan ialah dunia yang lebih baik, Malaysia yang lebih harmoni dan tenteram untuk semua orang. Jangan lupa like, share dan subscribe video-video saya supaya saya lebih bersemangat. Gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.